Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pagi ini, dan pagi ini kita akan mulakan bab yang ke-6 di bawah kitab Al-Ilm. Bab ke-6 di bawah kitab Al-Ilm. Kalau boleh tengok yang hari ni lah, jangan yang baru ni, tengok yang hari ni. Sebab apa? Sebab ada saya buat penambahan di sana sini. Jadi bab yang ke-6-nya ialah babun al-qira'atu wal-'ardu 'ala al-muhaddits, ataupun babul qira'ati wal-'ardi 'ala al-muhaddits. Kalau kita tengok sini, kitab ni, ini kitab Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari. Dari segi baris ni, cuba tengok ni, al-qira'atu baris depan, wal-'ardu. Bab ini baca gitulah, babun ataupun bab al-qira'atu wal-'ardu 'ala al-muhaddits, seperti yang saya baca sekejap tadi. Kalau kita baca begini pun boleh juga, babul qira'ati wal-'ardi 'ala al-muhaddits. Kerana ni window berapa ni, dia tak boleh kita bagi baris dua baris. Misalnya di sini baris bawah satu, baris depan satu, tak boleh. Kalau window yang saya pakai dulu memang boleh, 2-3 baris pun pada satu huruf tu memang boleh. Itu lebih baik sebenarnya. Sebab apa? Kita boleh menyatakan perbezaan dari segi baris tadi tu. Macam ni kita boleh buat satu saja. Kalau kita buat katakanlah di sini kita nak bagi baris depan, dia jadi gini, boleh juga. Babun al-qira'atu, mana boleh ni, boleh juga. Jadi kalau boleh begini senang lah. Babun al-qira'atu wal-'ardu 'ala al-muhaddits, boleh juga baca begitu. Atau babul qira'ati, kalau kita baca babu, kena bagi bawah lah selepas ni, sebab dia jadi mudhafun ilaih. Wara al-Hasan wal-Thawri wa Malik al-qira'ata jaizatan. Qala Abu Abdullah sami'tu Aba Asim yadhkuru an Sufyan al-Thawri wa Malik annahuma kana yarayan al-qira'ata was-sama' jaizan. حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات. Dalam setengah-setengah nuskah tu an tusalliya, di sini an nusalliya. Qala na'am. Qala fahadhihi qira'atun ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akhbara Dhimam qawmahu bidzalik fa'ajazuhu. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري. Dalam setengah-setengah nuskah tu tak ada ni. Terus haddathana Ubaidullah ibn Musa, dalam nuskah ni ada. Wa haddathana Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Ini dalam setengah nuskahnya, ini semua tidak ada ya. Terus ada qala haddathana Ubaidullah ibn Musa عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني.
قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. Bab 6, bacaan dan ardu. Al-ard. Bacaan boleh kalau kita nak terjemah secara umum lah. Makna ardu tu mana? Pembentangan. Bacaan dan pembentangan di hadapan muhaddis. Tetapi ardu tu dia istilah dia sendiri, lebih baik kita pakai ardu lah. Bacaan dan ardu di hadapan muhaddis. Al-Hasan, Al-Thawri dan Malik berpendapat. Kita baca hadis ni. Seterusnya baca yang Arab dulu. Ini hadis 63 ini. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد والمقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكي فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا وتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر ورواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. Hari ini insyaAllah kita satu ni pun cukup dah ni. Kita patah balik semula ya. Tempat mula-mula baca tadi. Terjemahannya. Bab yang ke-6. Bacaan dan ardu di hadapan muhaddis. Al-Hasan, Al-Thawri dan Malik berpendapat membaca di hadapan guru adalah harus. Mana boleh. Sah. Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari. Abu Abdullah itu kunyah Imam Bukhari. Abu Abdullah berkata, aku telah mendengar Aba Asim menyebutkan bahawa Sufyan Al-Thawri dan Malik berpendapat membaca di hadapan guru dan mendengar
Yang ni guru membaca adalah harus. Ini boleh. Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kata-kata Sufyan, apabila dibaca di hadapan muhaddis, maka tidak mengapa seseorang itu berkata haddatsani, yakni ketika nak menyampaikan kepada orang lain. Dan sami'tu, ketika nak sampaikan kepada orang lain itu dia boleh kata begitu. Padahal bukan guru dia baca, dia yang baca. Boleh kata haddatsani. Kalau nak kira istilah yang asalnya, dia kena kata akhbarani lah. Begitu, sebab dia yang baca, bukan guru yang baca. Tapi dia boleh kata haddatsani. Sesetengah mereka, yakni ulama hadis lah, berhujah untuk bacaan murid di hadapan orang alim dengan hadis Dhimam bin Tha'labah. Ini lah hadis yang kita baca sekejap tadi, hadis yang ke-63 tu. Bahawa dia berkata kepada Nabi SAW, adakah Allah menyuruh engkau supaya kami mengerjakan sembahyang? Ini bukan terjemah hadis lagi ni. Ini terjemahan yang tersebut di dalam tajuk bab semua ni. Ni yang font macam ni masih terjemahan tajuk bab lagi. Walaupun hadisnya ni hadis 63 tu cerita ni lah. Ini sebahagian daripada hadis tu. Nabi SAW bersabda, ya. Kata mereka, ini adalah bacaan di hadapan Nabi SAW. Dhimam telah memberitahu kepada kaumnya tentang perkara itu dan mereka membenarkannya. Imam Malik berhujah dengan sak yang dibaca di hadapan orang ramai. Lalu mereka berkata, si fulan telah menjadikan kami sebagai saksi. Dia dibaca habis itu. Dibaca di hadapan muqri, maksudnya guru qiraat. Kemudian qari, murid tadi, pembaca tu berkata, si fulan telah mengajar saya. Yang ini menyuruh saya membaca, aqra'ani, menyuruh saya membaca di hadapannya. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami, katanya, Muhammad bin Al-Hasan Al-Wasiti meriwayatkan kepada kami daripada Auf, daripada Al-Hasan, yakni Al-Basri, beliau berkata, tidak mengapa membaca di hadapan orang alim. Ini boleh membaca di hadapan orang alim. Tak mesti dia sendiri baca. Orang lain pun boleh baca. Sah juga. Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan. Dia berkata, apabila seseorang membaca di hadapan muhaddis, tidak mengapa untuk dia mengatakan haddatsani, yakni bila dia nak menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Beliau, yakni Imam Bukhari berkata, saya mendengar Aba Asim berkata, Malik dan Sufyan berpendapat, bacaan di hadapan orang alim dan bacaannya sendiri, bacaan orang alim itu sendiri, sama sahaja. Sama sahaja. Kemudian kita pergi kepada hadis ke-63, Imam Bukhari dan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di dalam masjid, tiba-tiba datang seorang lelaki sambil menaiki unta. Lalu dia menurunkan untanya. Menurunkan itu maksudnya memperdudukkan untanya. Mendudukkan untanya. Mendudukkan untanya di dalam masjid dan mengikatnya. Kemudian bertanya, siapakah di antara kamu Muhammad? Nabi SAW ketika itu sedang
bertelekan di antara mereka. Kami pun menceritakan lelaki putih yang sedang bertelekan itu. Maka orang itu berkata, wahai anak Abdul Muttalib. Nabi SAW pun berkata, saya telah pun menyahut panggilanmu. Lelaki itu berkata lagi, saya akan bertanya engkau dan saya akan keraskan soalan saya terhadapmu. Maksudnya saya akan berkasar dalam soalan saya terhadapmu. Janganlah pula engkau berasa hati. Jangan tersinggung perasaan. Janganlah pula engkau berasa hati. Nabi SAW bersabda, tanyalah apa yang terlintas di hatimu. Dia pun berkata, saya mahu bertanya engkau demi Tuhanmu. Dia guna perkataan Rabb di situ. Demi Rabbmu. Kita nak terjemah ke Melayu tu susah. Tuhan gitulah. Tetapi yang tepatnya Rabb. Sebab dia tak boleh nak beza tu. Sebab itu saya buat dalam bracket tu. Rabbmu. Dan demi Tuhan, yakni Rabb, memang perkataan itu digunakan. Orang-orang sebelummu. Adakah Allah telah mengutuskan engkau kepada manusia seluruhnya? Nabi SAW berkata, ya benar. Orang itu terus berkata, saya hendak bertanya engkau dengan nama Allah. Adakah Allah menyuruh engkau supaya kita mengerjakan sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam? Nabi SAW berkata, ya benar. Saya mahu bertanya engkau dengan nama Allah. Adakah Allah menyuruh engkau supaya kita berpuasa 1 bulan dalam setahun? Nabi SAW berkata, ya benar. Orang itu berkata lagi, saya hendak bertanya engkau dengan nama Allah. Adakah Allah menyuruh engkau supaya mengambil sedekah daripada orang-orang kaya di kalangan kita untuk dibahagikan kepada orang-orang miskin di kalangan kita? Nabi SAW berkata, ya benar. Maka orang itu pun berkata, saya beriman dengan apa yang dibawa olehmu. Dan saya adalah utusan bagi orang-orang di belakang saya dari kalangan kaumku. Maksudnya yang tidak datang bersama. Saya adalah Zimam bin Sa'labah, saudara Bani Sa'ad bin Bakar. Saudara Bani Sa'ad bin Bakar. Musa dan Ali bin Abdul Hamid meriwayatkan hadis ini daripada Sulaiman bin Al-Mughirah. Yang saya buat dalam bracket maksudnya dalam yang asal tak ada lah. Tetapi itulah yang dimaksudkan. Sebab Musa tu ramai lagi Musa lain. Jadi Musa bin Ismail At-Tabuzaki. Sulaiman bin Al-Mughirah. Daripada Thabit, daripada Anas, daripada Nabi SAW. Itulah. Ini apa yang Imam Bukhari sebut selepas mengemukakan matan hadis dengan sanadnya sepenuhnya. Baru dia sebut ni. Ini orang panggil riwayat mutaba'at. Cara Imam Bukhari mengemukakan riwayat mutaba'at dalam kitab dia begini. Selepas dikemukakan sanad bagi riwayat usul, riwayat utamanya lengkap dengan matan dia, baru dia kemukakan sanad riwayat mutaba'at dia. Gitu cara. Baiklah, sekali lagi kita balik semula. Sebab apa? Sebab penting semuanya kan. Penting semuanya. Saya tidak nak
bincang banyak lah masalah baris-baris itu kenapa gini-gini. Cuma satu perkara mungkin ada gunanya kalau saya sebutkan di sini, contoh-contoh sebagai contohnya, banyaklah yang seumpama ini kita boleh temui. Ini contoh sebagai contoh. Dalam tajuk bab juga dalam matan biasa kita akan temui begini, dan jangan berasa pelik supaya kita tahu perbezaan di antara baca hadis dan baca Quran. Lain, kena jaga. Quran itu lain, kalau hadis ni lain. Sama juga di sini, kalau kita tengok Muhammadu diberinya baris satu baris depan, padahal Muhammadun itu dia baris dua tu sepatutnya, baris dua. Jadi baris satu ni berdasarkan apa yang disebut. Kita baca Muhammad bin Salam, Muhammad bin Hasan. Kita tak baca Muhammadun bin Salam. Kalau nak kiranya dah tanwin, kena baca begitulah kalau kita baca Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ahadun, Allahu ahadun. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kalau kita sambung, dia kena baca begitu. Kalau Quran kena jaga gitulah. Tapi kalau hadis ni kena ingat. Jangan pula kita salah anggap bahawa Muhammad ini ismul ladzi la yansarif. Saya sebut istilah sedikit tu kepada yang belajar yang ada asas bahasa Arab, dia akan faham lah. Maksudnya isim yang bertanwin akhir dia. Ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Isim yang bertanwin, isim munsarif. Apa lagi? Ini bertanwin sepatutnya. Sepatutnya. Kalau kita bertemu dalam kitab hadis dia bagi tanwin pun betul. Tidak salah tu. Banyaklah ni Muhammad bin Ismail. Lain kali kalau berjumpa begitulah. Jadi bagi baris satu ni berdasarkan apa yang disebut. Zahir apa yang disebut. Bukan bermakna baris dia sebenarnya baris satu baris saja di sini. Sebab dia bukan ismul ladzi la yansarif. Dia isim munsarif, bertanwin. Tapi dari segi sebut tu macam tidak bertanwin. Macam baris satu saja. Muhammadu bin Salam. Dan tak perlu kita nyatakan nun. Kalau dalam Quran tu dia ditulis nun kecil tu. Menunjukkan tanwin itu. Nun tu ganti tanwin. Dan tanwin itu pada hakikatnya nun mati. Bila mati bersambung dengan dua mati, kena hidupkan satu. Kena hidupkan satu. In sakinanil taqaya iksir ma sabaq. Kalau dua huruf yang mati bertemu, kamu beri baris di bawah kepada yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya tu nun tanwin tu lah. Sebab itu diberi baris bawah. Kalau dalam Quran dinyatakan dalam bentuk nun kecil. Itu kena ingat. Ini sebagai peringatan lah, sebagai peringatan. Bab 6, bacaan dan ardu di hadapan muhaddis.
Al-qira'atu wal 'ardu amam al-muhaddis. Setelah Imam Bukhari memberitahu tentang turuk at-tahammul. Sebelum ni bincang tentang turuk tahammul atau cara penerimaan hadis. Ini ilmu, ni di bawah kitab ilmu. Ilmu ni bincang tentang ilmu lah. Tetapi ada ilmu yang khusus dengan kita umat Islam yang menjadi keistimewaan kepada kita umat Islam ialah ilmu hadis. Hadis tu di mana kita terima agama lah. Bila terima agama tu ada cara dia. Cara menyampaikannya dan cara menerimanya. Itu cara yang Imam Bukhari nak cerita kepada kita. Kalau sebelum ni cerita tentang turuk tahammul, cara menerima hadis, beliau ingin memberitahu pula tentang kepelbagaian cara penyampaian hadis atau turukul adab. Ini kalau dalam usul hadis atau mustalah hadis dia bincang, ataupun ulumul hadis, dia bincang ni ada bab khusus, turuk tahammul dan turuk adab. Adab ni mana cara menyampaikan itu. Kita nak menyampaikan benda yang kita terima dalam bentuk gini, apa caranya? Apa caranya? Kita kena guna perkataan apa? Gitu. Kalau yang kita terima melalui mukatabah misalnya, mukatabah, guru kita hantar surat kepada kita, bagi tahu hadis kepada kita. Bila kita nak sampaikan hadis itu kepada orang lain, kita nak kata macam mana? Hadatsani ka, akhbarani ka, amba'ani. Kalau berdasarkan kaedah yang sebelum ni pun kita sudah bincang dah, kita kena kata amba'ani dalam keadaan itu. Itu orang panggil turuk adab. Cara kita menyampaikan hadis, menunjukkan hadis itu kita terima macam mana. Begitulah. Kalau guru baca haddatsani, kita baca apa ni, seorang lah, kita kata akhbarani. Kalau guru baca, guru dan kita dua orang berdua saja, tak ada orang lain, kita kata haddatsani. Kalau kita ramai, murid ni ramai, guru yang baca, bila kita nak menyampaikan hadis tu kepada orang lain, kita kena kata haddatsana. Itu maksud turuk adab. Imam Bukhari nak cerita di sini bahawa turuk tahammul dan turuk adab itu pun ada asasnya. Ada asalnya, orang kata. Bukan kata buat-buat rekaan. Ulama-ulama hadis saja mana-mana buat. Tidak. Bahkan dia ada latar belakangnya daripada amalan Rasulullah SAW sendiri, sahabat-sahabat dan juga tabi'in. Kalau kita perhatikan, dia ada situ. Dan boleh dikatakan bermula secara meluas di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in. Yang pertama ialah qira'ah. Turuk adab ni. Yang pertama ialah qira'ah, bacaan. Iaitu murid membaca di hadapan guru. Dan apabila ia ingin menyampaikannya kepada muridnya pula, murid itu akan menggunakan lafaz akhbarana. Kalau murid baca di hadapan guru. Dan murid itu ramai, ada dengan kawan-kawan dia lah. Bila guru dia sahkan, dia nak menyampaikan apa yang disahkan, dibaca di hadapan guru dia dan disahkan oleh guru dia, dia nak sampaikan kepada orang lain, dia kena gunakan lafaz akhbarana, bukan haddatsana. Yang kedua pula ialah al-ardu. Al-ardu, ia adalah satu perkataan yang mengandungi beberapa istilah. Satu murid membaca apa yang dibacakan guru, tetapi tidak dalam bentuk riwayat. Guru baca dulu, tapi tidak dalam bentuk riwayat. Dalam majlis
untuk menyampaikan hadis khusus, tidak begitu asalnya. Kemudian murid tu baca pula apa yang telah dibaca oleh guru. Yang kedua, guru mempunyai kitab yang dikarangnya. Murid menggunakan kitab itu dan membacanya di hadapan gurunya tadi. Itu ardu juga ke panggil. Bentuk kedua. Yang ketiga, guru menulis sesuatu hadis. Kemudian murid membacanya di hadapan gurunya itu. Tak mesti buku. Selai kertas pun jadi. Tapi guru yang tulis. Kemudian murid baca apa yang ditulis oleh guru tu di hadapan guru. Dia seorang ke ada pelajarnya ataupun dia ramai. Tak kira lah. Itu bentuk yang ketiga. Yang keempat, murid menyalin buku gurunya dan membaca apa yang disalinnya itu di hadapan gurunya. Salin kitab dia tu, lepas salin tu baca di hadapan dia. Itu orang panggil ard atau al-ardu. Perbezaan bacaan al-qiraah dan ardu ialah bacaan tidak semestinya apa yang ditulis oleh guru itu sendiri. Kalau qiraah tak mesti yang ditulis oleh guru sendiri. Macam kita baca kitab lah, kitab orang. Begitu. Guru pun tengok kitab tu juga. Kitab tu tidak ditulis oleh dia. Ditulis oleh orang lain. Jadi perbezaan di antara bacaan dan ardu ialah bacaan tidak semestinya apa yang ditulis oleh guru itu sendiri. Boleh jadi hasil tulisan orang lain. Ardu pula dimestikan tulisan yang dibaca murid adalah karangan guru yang dibaca di hadapannya itu. Itu syaratnya yang ditulis oleh guru. Tak mesti buku, selai kertas pun tak apalah. Macam kita sebut tadi. Tapi yang dibaca itu yang ditulis oleh guru. Faedahnya ialah selain daripada menerima hadis, ia juga merupakan pengesahan terhadap apa yang ditulis gurunya itu. Bahawa ia adalah betul-betul seperti yang dikehendakinya. Kita nak pastilah dia nak begitu ke atau ada kesilapan ke mungkin pada salinan kita. Dia boleh perbetulkan. Sebab buku tu bukan buku orang lain, buku dia. Saya rasa saya baca setakat itulah dulu. Siapa nak baca ni pula? Silakan. Sambung. Penggunaan istilah-istilah begini. Silakan siapa ni? Supaya hidup sikit majlis kita, kalau tidak jadi sahala saja nampak sahala saja. Mungkin ialah kalau lama-lama begitu jadi mengantuk juga. Silakan siapa nak baca? Sama-sama kita ambil berkat daripada apa yang dibaca yang kita pula belajar ni. Mula-mula puasa pula ni. Silakan siapa? Saya baca Maulana. Siapa ni? Zul Izinuddin dari Kedamulun. Zul Ya, betul-betul. Silakan. Penggunaan Ustaz. Ya. Penggunaan istilah-istilah begini biasanya terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Tetapi Imam Bukhari menganggap kedua-dua istilah itu sama sahaja dan boleh saja digunakan haddatsana untuk semuanya. Ini dibuktikan melalui riwayat yang pada tajuk bab dan riwayat kedua bab iaitu riwayat Dimam bin Sa'labah yang menanyakan Nabi SAW tentang beberapa perkara yang telah disampaikan oleh utusan Nabi SAW. Jadi begini cerita. Sekejap. Cerita macam begini. Yang kita sebut tadi, cara begini, kalau terima begini, gini, bila kita nak sampaikan hadis kepada orang lain kena guna, itu istilah dalam kitab lain, setengah-setengah kitab dah memang dipakai begitu. Kena jagalah benda tu. Tapi bagi Imam Bukhari sama saja. Tak kisah. Yang mana-mana pun boleh guna. Mana-mana pun boleh guna. Buktinya dalam tajuk bab yang kita baca tadi dan juga dalam hadis yang ke-63
di mana disebutkan Zimam tanya Nabi tentang beberapa perkara yang telah disampaikan oleh utusan Nabi. Mana dia ni, Zimam ni pergi berjumpa dengan Nabi setelah utusan Nabi. Nabi ada hantar sahabat dia. Sahabat-sahabat dia pergi sini, pergi sini. Sahabat dia tu pergi dakwah lah. Itu utusan Nabi tu maksudnya. Ada seorang utusan Nabi yang diutuskan oleh Nabi, sahabat dia lah. Tidak disebut nama di sini. Pergi cerita begini. Lalu dia pun dapat tahu, dia pun nak pengesahan, nak berjumpa dengan Nabi SAW yang mengutuskan orang tu sendiri. Itulah ada cerita ni. Teruskan baca. Lalu baginda hanya mengiyakan sahaja. Kemudian beliau memberitahu kaumnya bahawa Nabi SAW telah memerintahkan perkara tadi. Padahal baginda hanya mengiyakan sahaja apa yang ditanya olehnya. Ia menunjukkan bahawa maklumat yang diperolehi melalui apa-apa saluran tentang sabdaan Nabi SAW yang disahkan oleh baginda sendiri sebenarnya sudah boleh dikira sebagai sabdaan Nabi SAW dan boleh diriwayatkan dengan berkata akhbarana, haddathana dan sebagainya. Boleh, semua boleh. Sebab apa? Dia pergi tanya, Nabi kata ya. Itu bukan Nabi hadis yang lengkap Nabi sebut tu, tidak. Dia baca. Inilah asas kepada qiraah, baca. Dan ardu pun dia juga. Dari satu segi dia mengemukakan semula apa yang disampaikan oleh utusan Nabi. Kiranya yang Nabi ajarlah, betul ke begini-begini? Betul. Ya. Itulah. Jadi kalau kita perhatikan, dia guna perkataan haddatsana di setengah-setengah tempat, akhbarana, ini menunjukkan boleh. Itulah dalil ataupun alasan yang dipakai oleh Imam Bukhari. Dan banyak di dalam tajuk bab tu agak panjang. Kadang-kadang tajuk bab ni pendek lah. Tu panjang. Sebab apa? Dia nak bagi tahu bahawa orang yang berpendapat sama saja istilah-istilah ni boleh diguna di tempat satu sama lain. Itu bukan seorang. Tokoh-tokoh besar sebelum dia. Begitu. Baiklah. Seterusnya, Al-Hasan. Bila kata Al-Hasan dalam kitab-kitab hadis ni, maksudnya Al-Hasan Basri. Al-Thawri, yang ini Sufyan Al-Thawri. Dan Malik, maksudnya Imam Malik. Tak mestilah bila kita perhati di sini, tak semestilah bila kita sebutkan imam-imam tu kena sebut imam. Al-Hasan, Al-Thawri dan Malik bukan maknanya menghina dia, tidak memuliakan dia. Tak boleh dianggap begitu. Kalau kita tengok kitab-kitab besar ni, kitab-kitab yang muktabar ni, menjadi rujukan, dia cuba tengok. Tak semestinya dia sebut imam. Jadi Malik tu Malik mana? Imam Malik lah. Jadi maknanya boleh macam ni. Membaca di hadapan guru adalah harus. Boleh, sah. Aku telah mendengar Abu Asim menyebutkan bahawa Sufyan Al-Thawri, ini Al-Thawri itu jugalah, dan Malik berpendapat membaca maksudnya al-qiraah, dan mendengar guru membaca adalah harus. Boleh, kedua-duanya boleh. Ubaidullah bin Musa ada seterusnya ni, itu jelas dah kita tengok di situ. Cuma di sini setengah ulama, setengah mereka, yang ni ulama hadis, di mereka ni. Sini kita ada nota. Baca terus. Siapa tadi? Zul tadi? Baca dia. Maksud sesetengah mereka ulama di sini ialah guru Imam Bukhari yang bernama Al-Humaidi. Beliau telah menyebutnya di dalam kitab An-Nawadirnya. Hafiz Ibn Hajar berkata di dalam Muqaddimah Hadiyu As-Sari, saya telah menyatakan ia adalah Al-Humaidi. Tetapi sekarang saya berpendapat ia adalah Abu Sa'id Al-Haddad Al-Baihaqi di dalam Ma'rifatu As-Sunan wa Athar wal Athar mengemukakan satu riwayat daripada Ibnu Khuzaimah bahawa beliau berkata, aku telah mendengar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, kata Abu Sa'id Al-Haddad, saya mempunyai hadis daripada Nabi SAW berhubung dengan keharusan
membaca di hadapan orang alim. Apabila beliau ditanya, maka beliau berkata, ia adalah kisah Dimam bin Sa'labah yang bertanya, adakah Allah telah menyuruhmu melakukan perkara ini? Jawab Nabi SAW, ya. Jadi ba'duhum itu sesetengah ulama, sesetengah mereka. Jadi sesetengah, ini cara Imam Bukhari begitu dia. Sesetengah mereka ni secara umumnya kita kata ulama lah. Tetapi ulama ni dia ada maksud tu, ba'du tu seorang. Boleh dah seorang. Ba'du tak mesti ramai. Boleh dah. Jadi ba'duhum sesetengah mereka. Itu ada yang tertentu yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari. Bila kita baca syarah-syarah, kita dapat tahu bahawa orang tertentu yang dimaksudkan di sini iaitu qala ba'duhum ni Imam Bukhari maksudkan ialah Al-Humaidi, Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi. Ni ulama-ulama kita tahu, pensyarah-pensyarah Sahih Bukhari tahu bahawa ba'duhum yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari di sini ialah Al-Humaidi. Tahu macam mana? Dia ada sebut di dalam kitab An-Nawadirnya. An-Nawadir ni kitab Humaidi lah. Dia ada sebut cerita. Begitu. Hafiz Ibn Hajar berkata, di dalam Muqaddimah Fathul Bari, Hadiyus Sari namanya, saya telah mengatakan ia adalah Al-Humaidi. Sebab apa? Sebab dalam kitab An-Nawadir ada nampak sebut begitu. Tetapi sekarang saya berpendapat ia adalah Abu Sa'id Al-Haddad. Abu Sa'id Al-Haddad. Sebab apa? Sebab Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar ada mengemukakan satu riwayat daripada Ibnu Khuzaimah bahawa beliau berkata, aku telah mendengar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata. Dia sebut Imam Bukhari ini. Ada pun dalam kitab Nawadir tadi tu tidak begitu. Tidak begitu. Bukan Imam Bukhari kata aku jumpa dalam kitab tu. Dia tak kata begitu. Tapi yang ni dia kata, kata Abu Sa'id Al-Haddad, saya mempunyai hadis daripada Nabi SAW. Sebab tu Hafiz Ibn Hajar ubah pendapat dia. Kalau dulu dia kata Humaidi, guru dia juga. Ini tidak. Guru dia tu guru dia. Sebab guru dia ada sebut dalam kitab tu. Tetapi yang lebih tepatnya bagi Hafiz Ibn Hajar ni, iaitu Abu Sa'id Al-Haddad. Sebab apa? Dalam kita nak tahu macam mana? Dalam Baihaqi ni jauh daripada Imam Bukhari, tapi dia ada sebut. Cerita Imam Bukhari sendiri kata, maknanya orang ni lah yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari tu. Tak berapa tepatlah Humaidi tu. Dia ubah sendiri pendapat dia. Saya mempunyai hadis daripada Nabi SAW berhubung dengan membaca, yakni keharusan membaca di hadapan orang alim. Lepas tu apabila beliau ditanya, ini Abu Sa'id tu ditanya, maka beliau berkata, ia adalah kisah Dimam. Inilah dalilnya, katanya. Dalil boleh baca di hadapan orang alim tu. Seolah-olahnya Dimam tu macam dia sebut, dia baca. Cuma masa tu tak adalah tulis. Dia baca apa yang telah disampaikan oleh utusan Nabi kepada dia. Jadi marinya daripada Nabi juga. Dia baca di hadapan Nabi untuk mendapat pengesahan. Itulah cara, yang asas bagi qiraah dan ardu tu yang diguna pakai oleh ulama-ulama hadis kemudian. Baik, tentang perkara itu. Dan mereka membenarkannya. Teruskan lagi. Imam Bukhari sebenarnya mahu menolak pendapat orang yang tidak mengira sebagai riwayat yang muktabar, melainkan apa yang didengar daripada lafaz guru sendiri.
Maksudnya ialah tidak dikira muktabar apa yang dibaca di hadapan guru. Riwayat Imam ini membuktikan bahawa bacaan murid di hadapan guru yang hanya mengiyakan sahaja itu muktabar kerana kaumnya menerima apa yang diriwayatkannya itu. Jadi sebenarnya Bukhari secara halus dia sebut orang tu, orang ni kata boleh, orang ni kata boleh. So, apa maksudnya? Dia nak kritik. Itu cara Imam Bukhari kritik. Tapi kalau kita kritik macam ni sekarang ni dalam masyarakat kita ni, tak faham. Orang tak tahu. Apa tujuan Imam Bukhari cerita semua ni? Kemukakan pendapat Imam Malik, Sufyan Thauri, orang tu, orang ni apa tujuannya? Sebenarnya dia nak kritik. Ada orang yang mengatakan tak boleh, tak muktabar. Apa nama ni? Kalau kita terima hadis tu dengan tidak guru sendiri baca. Mesti kena guru baca, guru sebut. Kalau kita baca, orang lain baca tak boleh, tidak muktabar. Dia nak kritik yang itulah. Tapi secara, memang begitu. Cara Imam Bukhari ni sangat halus. Hukum dia pun dia tidak bagi berat zahirnya. Zahirnya tidak bagi berat. Orang lain sebut Dajjal, sebut syaitan, macam-macam. Dia tidak. Janganlah dia nak kata begitu. Dia nak sebut mungkar. Mungkarul hadis. Dia sebut gitu. Tapi kalau dia sebut mungkar, mana teruk dah tu. Seterusnya Imam Malik berhujah dengan sak yang dibaca di hadapan orang ramai. Lalu mereka berkata, si fulan telah menjadikan kami sebagai saksi. Ini sak ni. Siapa pula? Orang lain lah pula baca. Kita gila-gila. Siapa? Ada sesiapa nak baca? Silakan. Silakan. Boleh, insyaAllah. Siapa ni? Tirmizi. Tirmizi. Daripada mana ni? Dia Pucung. Pucung ya? Silakan. 70. Perkataan syak berpunca daripada bahasa Parsi, syak. Kemudian ia dijadikan bahasa Arab. Cak. Bahasa Parsi tu. Ca tu macam tu. Kita pun macam tu juga kan? Perkataan cek dalam bahasa Inggeris dan cek dalam bahasa Melayu juga datang dari punca yang sama. Ia pada asalnya adalah surat rasmi atau dokumen yang diperakui oleh pihak-pihak tertentu untuk sesuatu akad, mengandungi maklumat tentang orang yang melakukan akad, jenis akad, perjanjian, pengakuan atau kesaksian orang-orang yang berkaitan dengan menurunkan tanda tangan masing-masing pada surat rasmi berkenaan. Apabila timbul sesuatu masalah dan surat itu dikemukakan kepada mahkamah, hakim akan membacakan kandungannya di hadapan orang ramai dan menanyakan kepada semua penama yang disertakan di dalamnya. Adakah benar dia telah menjadikan kamu sebagai saksi? Sebagai contohnya, pertanyaan itu boleh saja dijawab dengan mengiyakannya. Bagi Imam Malik, kalau surat kesaksian yang begitu penting pun boleh digunakan cara ardu dengan dibacakan sesuatu kenyataan, kemudian diperakui dan disahkan oleh tuan punya kenyataan. Maka tentulah cara ardu ini lebih-lebih lagi boleh digunakan dalam periwayatan. Itu alasan Imam Malik ya. Kenapa boleh? Sebab kalau dalam kes mahkamah pun boleh. Dalam kes mahkamah ni lagi dia kena ketat lagi. Itu pun boleh. Orang lain yang tulis, lepas tu hakim baca, tanya, orang yang berkenaan tu, dia mengaku, angguk saja pun jadi dah. Adakah dalam semasa kahwin ni, dalam surat nikah tu kamu jadi saksi? Ya, dia angguk. Ya. Itu pun sudah jadi dah. Misalnya. Baca teruskan. Bagi Imam Malik, kalau surat kesaksian yang begitu penting pun boleh digunakan cara ardu dengan dibacakan sesuatu kenyataan, kemudian diperakui dan disahkan oleh tuan punya kenyataan, maka akan baca dah tu. Bagi Imam Malik, kalau
menisbahkan kesaksian kepada orang yang tidak melafazkan kesaksian itu pun dibolehkan. Maka tentunya menisbahkan tahdits kepada guru yang dibaca di hadapannya itu juga boleh, kerana kesaksian lebih tinggi darjatnya daripada periwayatan hadis. Nak jadi saksi ni dia lebih lagi ketat lagi. Dalam kesaksian, dalam kes kesaksian itu jadi saksi itu pun boleh. Jadi sepatutnya dalam hadis ni lebih lagi boleh. Itu pandangan Imam Malik. Mana bagi Imam Malik semuanya boleh ditukar-tukar. Haddatsana ka akhbarana ka amba'ana sama saja. Lepas tu di sini 55 ni kita tengok apa ni. Ni. Kemudian ni qari ni. Ini alasan yang kedua Imam Malik. Kenapa qiraah, jadi murid baca di hadapan guru, ardu, itu dibolehkan. Kenapa? Ini alasan yang kedua Imam Malik. Dibaca di hadapan muqri. Muqri ni guru qiraah. Jadi murid baca. Murid baca di hadapan guru. Kemudian bila dia mengajar pula, kemudian dia berkata, si fulan telah mengajar saya. Padahal guru tu dengar. Dia kata mengajar saya. Aqra'ani. Pada dia suruh saya membaca di hadapannya. Boleh. Kata begitu. Ini hujah yang kedua bagi Imam Malik. Kenapa bolehnya qira'ah dan ard itu? Hujah kedua Imam Malik ialah sahnya pembelajaran qira'ah dengan hanya murid yang menjadi pembaca dan guru dengan hanya menegur ketika terdapat kesilapan. Kalau Al-Quran pun boleh dipelajari dengan cara ini, maka hadis tentunya tidak ada masalah sekiranya disampaikan dengan cara ini. Kalau boleh dinisbahkan guru yang tidak membaca kesemua Al-Quran di hadapan muridnya itu sebagai pengajarnya. Tentu guru yang tidak membaca semua lafaz hadis di hadapan muridnya juga boleh diterima sebagai guru, kerana Al-Quran lebih tinggi darjatnya daripada hadis. Itu alasan Imam Malik. Hujah Imam Malik. Kenapa boleh? Quran tu pun boleh, kata dia. Tak mesti guru semua baca. Murid baca pun dah boleh dah, dia kata guru tu mengajar saya. Seterusnya yang ke-56 ni apa? Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami, katanya Muhammad bin Al-Hasan Al-Wasiti meriwayatkan kepada kami daripada Auf, daripada Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, tidak mengapa membaca di hadapan orang alim. Ni Hasan Basri. Teruskan. Baca ni lagi. Imam Bukhari menyebutkan pendapat Hasan Al-Basri di sini kerana menurut beliau tidak boleh diriwayatkan hadis berdasarkan maknanya. Syarat penerimaan hadis di sisinya lebih ketat berbanding orang-orang lain, namun dia menerima periwayatan dengan cara bacaan di hadapan guru ini. Tak berapa jelas saya tergelam timbul suara ni. Maulana ada gangguan anak kecil. Tarik mic. Silakan. Kita ulang balik. Imam Bukhari menyebutkan pendapat Al-Hasan Al-Basri di sini kerana menurut beliau tidak boleh diriwayatkan hadis berdasarkan maknanya. Syarat penerimaan hadis di sisinya lebih ketat berbanding orang-orang yang lain. Namun begitu juga menerima periwayatan dengan cara bacaan di hadapan guru ini. Namun beliau juga menerima. Jadi Hasan Basri ni antara orang yang ketat. Dia menurut dia tak boleh riwayat bil makna. Dia kena riwayat bil lafzi. Tapi kenapa banyak sangat hadis-hadis Hasan Basri yang dhaif padahal dia ketat. Kalau nak kira yang betul-betul yang dia sendiri betul-betul, maka begitu caranya. Jadi dia tak boleh riwayat bil makna, riwayat kena berdasarkan lafaz yang disebut oleh Nabi betul-betul.
Maknanya dia ketat banding dengan orang lain dari segi itu. Walaupun begitu, dia kata boleh. Guru baca dengan murid baca lebih kurang. Teruskan 57 ni. Kadang-kadang lebih baik pelajar membaca di hadapan orang alim, yakni guru muhaddis, berbanding guru sendiri yang membaca, kerana boleh jadi guru yang membaca itu tersilap tetapi tidak ditegur oleh murid. Ditegur oleh murid. Dalam keadaan murid yang membaca pula, kedua pihak akan lebih memberikan perhatian. Anak murid Imam Malik Mutarrif berkata, Mutarrif berkata, aku menjadi murid Imam Malik selama 17 tahun. Selama pengajianku, aku hanya melihat murid yang membaca di hadapan beliau. Mutarrif berkata lagi, Imam Malik tidak suka orang yang membeza-bezakan antara bacaan guru dan bacaan murid. Begitulah juga Imam Bukhari, beliau mengemukakan beberapa pendapat ulama lain yang lebih diterima, yang telah diterima untuk menyokong pendapat beliau yang mungkin agak ganjil kepada sesetengah orang. Maulana Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri berkata, di kalangan anak murid Imam Malik, hanya Imam Muhammad bin Hasan Al-Shaybani yang mendapat keistimewaan Imam Malik menjadi guru yang membaca. Itulah, tak apalah. Dan sebab itu Imam Muhammad ini dia ada muwatta' dia sendiri. Imam Muhammad ni anak murid Imam Abu Hanifah dan juga anak murid Imam Malik. Antara keistimewaan Imam Muhammad bin Hasan Al-Shaybani ni muwatta' dia tu sebab Imam Malik baca, bukan dia yang baca. Berbeza. Padahal Mutarrif kata 17 tahun dia duduk ikuti Imam Malik, dia tak baca, orang lain yang baca, murid-murid dia baca. Maulana Anwar Shah Kashmiri ni dia macam gembira lah, suka dia ni tokoh hadis dan juga tokoh dalam mazhab Hanafi. Jadi nak cerita ni, imam besar dalam mazhab Hanafi ni istimewa dia, antara keistimewaan dia berbeza daripada orang lain. Imam Malik ketika mengajar dia ni, Imam Malik baca, dia baca. Itu kata-kata dia lah. Seterusnya, haddathani, dia telah meriwayatkan kepada saya. Boleh kita kata begitu. Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan. Dia berkata, apabila seseorang membaca di hadapan muhaddis, tidak mengapa untuk dia mengatakan haddathani, begitu. Padahal kena kata akhbarani lah kalau murid baca. Tapi tak apa dia. Imam Bukhari jadikan dalil ini, bukti. Sebab Sufyan Thauri ni bukan canak-canak orang, semua orang terima. Sebab itu dia jadikan hujah. Teruskan macam tadi. 58 lah. Ya, 58. Tanpa perlu disebut dengan istilah yang berbeza, iaitu akhbarani. Kalau seorang qari yang mengajar itu boleh dikatakan untuknya aqra'ani, maka pengajar hadis juga boleh dikatakan haddatsani. Apa ni yang 58 ni? Itu maknanya bagi beliau, Imam Bukhari berkata, saya mendengar Abu Hasim berkata Malik dan Sufyan berpendapat bacaan di hadapan orang alim dan bacaannya sendiri sama sahaja. Silakan baca. Inilah pendapat Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, satu pendapat dari Abu Hanifah menurut satu riwayat, Sufyan bin Uyainah, Humaydi, Zuhri, Ali ibn al-Madini dan Imam Bukhari. Jadi mereka ni semua berpendapat boleh. Tak ada beza. Tak ada bezanya. Sebelum ni kita dah bertemu dah dalam Ilal Tirmizi itu. Imam Tirmizi juga bincang perkara yang sama. Dan Imam Tirmizi juga termasuk dalam golongan ulama yang mengatakan boleh ditukar-tukar itu.
walaupun cara terima dengan guru tu berbeza-beza. Boleh guna yang mana satu pun. Seterusnya kita baru pergi kepada hadis. Di sini dalam banyak-banyak di perawi ni, kita nak ringkas tadi. Saya baca dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Dia berkata, terus pergi sini. Kita langkah, dia tak sebut dah ni. Abdullah bin Yusuf, Laith, Sa'id al-Maqburi. Ini semua ni dah perawi-perawi yang kita sudah perkenalkan dah. Kira-kiranya. Jadi saya tidak ulangi lagi sebut cerita tentang dia. Daripada Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Ini belum ada. Ini nama ni. Dengan sebab itu kita buat sedikit nota tentang biodata dia, ringkas di sini. Siapa pula kalau boleh, orang lain pula? Gilir-gilir. Saya nampak ramai ni. Ramai ni. Kadang-kadang, kenapa ni? Kadang-kadang 100 lebih, kadang-kadang ni 95 pula. Tak apalah, ramai juga. Tak kisah lelaki perempuan pun baca, boleh sama saja. Silakan, cepat-cepat sikit, jangan buang masa. Silakan. Siapa nak baca? Ana cuma Siapa ni? Yang nama Siti Aisyah ni. Ya, saya. Daripada Perak kan? Ya, saya Ipoh Perak. Ipoh. Silakan. Lama-lama jadi kenal lah. Ya? Lama-lama jadi kenal lah kita. Alhamdulillah. Sila baca kan. Yang daripada atas Ni yang saya gelapkan ni. Nombor 60. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ialah Syarik bin Abdullah bin Abi Namir Al-Qurashi Al-Madani. Ya. Abu Abdullah adalah kunyahnya. Abu Namir Datuk Syarik telah ikut serta dalam perang Uhud bersama-sama orang kafir Mekah. Kemudian beliau memeluk agama Islam. Syarik telah mendengar hadis daripada Anas bin Malik, Sa'id bin Musayyab, Abu Salamah bin Abdurrahman, Atta bin Yasar dan lain-lain. Malik, Sa'id al-Maqburi, Ismail bin Ja'far, Sulaiman bin Bilal adalah antara orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Ibnu Sa'ad berkata, Syarik siqah, banyak meriwayatkan hadis. Yahya bin Ma'in berkata, tidak mengapa dengannya. Ibnu Adi berkata, Syarik seorang yang masyhur, salah seorang ahlul hadis. Orang-orang yang siqat meriwayatkan daripadanya. Hadisnya kalau diriwayatkan oleh perawi siqat, tidak mengapa. Maknanya boleh diterima, kecuali kalau orang yang daif meriwayatkan daripadanya. Kalau orang dhaif, jadi kita kena perhatilah. Teruskan. Boleh dikatakan semua pengarang kitab-kitab utama hadis ada meriwayatkan hadisnya kecuali Imam At-Tirmizi. Syarik meninggal dunia pada tahun 140 Hijrah. Nombor 61. Imam Malik. Sekejap. Kita tengok di atas dulu. Cerita pasal apa. Ni. Jadi Anas cerita, Anas bin Malik berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di dalam masjid, tiba-tiba datang seorang lelaki sambil menaiki unta. Lalu dia mendudukkan untanya. Anakha mana mendudukkan unta. Menurunkan unta. Mendudukkan. Mana kita adjust macam mana biar dia duduk. Dia rehat lah maksudnya. Itu perkataan anakha khusus untuk mendudukkan unta. Menurunkan unta. Mendudukkan untanya di dalam masjid dan mengikatnya. Dia pun ikatlah. Teruskan. Baru kita pergi sini. Teruskan. Silakan tadi saudara Muhammad Kamal. Nombor 61. Ya. Imam Malik berhujah dengan hadis ini tentang air kencing dan tahi binatang yang halal dimakan, dagingnya tidak najis
kerana Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya melihat perkara ini berlaku di dalam masjid dan tidak mencegahnya, walaupun ada kemungkinan unta itu akan kencing atau berak pada bila-bila masa. Jumhur ulama yang tidak berpendapat begitu mentakwilkan perkataan fi pada fa'ana khahu fil masjidi secara tawassuk, dengan maksud di kawasan masjid, bukan di dalam masjid. Mengikuti yang lain lapannya ialah fa'ana khahu kharijal masjidi, yang maksud di luar masjid, ataupun fa'ana akhu fi rohbatil masjidi, yang juga membawa maksud di luar. Dalam riwayat Muhammad bin Hasan, Imam Ahmad, Abu Daud, Ad-Darimi dan Al-Hakim tersebut. Fa'ana ba'irahu fa'ana akha bi khairahu ala babil masjidi thumma aqalahu thumma dakhala masjida. Fa'anakha ba'irahu ala babil masjid thumma dakhala al-masjid. Begitu bacanya. Teruskan baca tu mana ni. Fa'anakha ba'irahu ala babil masjidi thumma aqalahu thumma dakhala al-masjida, yang bermaksud dia menurunkan ataupun memperdudukkan untanya di pintu masjid dan mengikatnya, kemudian masuk ke dalam masjid. Hadis ini jelas menunjukkan dia tidak memperduduk atau mengikat untanya di dalam masjid, tapi di luar masjid, dekat pintu masjid. Dekat pintu masjid bagaimanapun masih lagi tempat yang perlu dijaga kebersihannya. Ini kita sudah, ini kan kita ni minggu lepas kita dah bincang dah dalam pelajaran Sunan Tirmizi kita. Kita dah bertemu dah tentang khilaf ulama ni, perbincangan di kalangan ulama tentang air kencing ni. Air kencing binatang yang halal dimakan ini adakah najis atau tidak. Di situ kita dah bincang panjang dah. Kalau nak tengok yang detail tu, tengok baliklah nota itu. Nota tu dah cukup panjang dah. Antara yang berpendapat tidak najis ialah Imam Malik. Jadi walaupun di sini saya bagi ada takwilan setengah-setengah tu ada dalam riwayat menyebutkan bukan dalam masjid dia tambat itu, dia pendudukkan unta dia, tetapi di luar masjid. Walau bagaimanapun makna asalnya, perkataan asal di dalam riwayat Bukhari, kalau kita perhatikan di sini, cuba kita perhati ni, fa'ana khahu fil masjidi thumma aqalahu, lalu dia menurunkan untanya di dalam masjid. Fi, makna di dalam asal dia. Kenapa fi tu kita nak kata fi? Di luar pula. Bagi Imam Malik dan orang-orang sependapat dengannya, dia kata begitulah. Itu takwil dah tu, jauh pergi dah tu. Dia kata dalam masjid. Lepas duduk dalam masjid tu barulah dia ikat, dia tambat unta dia tu. Kenapa pula kita nak kata tambat di luar? Orang lain yang kata tambat di luar sebab ada hadis-hadis lain. Tetapi orang-orang yang berpendapat seperti Imam Malik ni, dia akan kata mana lebih hadis lain dengan hadis Bukhari. Begitulah. Ini salah satu wajah sebab untuk diterjihkan pendapat ini, kerana kata dia fil masjidnya ada dalam Bukhari. Dia kata di luar masjid, itu bukan dalam Bukhari. Mana lebih Bukhari dengan kitab lain? Itu persoalannya. Kalau lebih Bukhari, jadi patutlah kita utamakan yang Bukhari. Memang Imam Bukhari pun termasuk dalam golongan yang mengatakan tidak najis juga. Tapi jangan sekali-kali kita ingat, ya, seperti benda-benda lain lah. Apabila kata Imam Bukhari atau Imam Malik dan lain-lain kata tidak najis, bermakna dia mengajar kita ni supaya jadi pengotor. Bukan begitu. Tidak maksud begitu. Sama juga benda-benda lain.
kalau kita kata Imam Abu Hanifah berpendapat tumakninah tu bukan rukun dalam solat, apakah boleh kita buat kesimpulan bahawa Imam Abu Hanifah ni sembahyang tak ada tumakninah? Tak boleh. Itu dari segi perbahasan ilmiah. Perbahasan ilmiah dari sudut ilmu, hujah, dalil. Tentulah imam-imam dan orang-orang yang hebat-hebat ni, dia akan buat mana yang terbaik, yang lebih baik, yang lebih menyempurnakan solat dia. Begitu juga dalam masalah ni. Dia jaga, cumanya nak cerita kedudukan yang sebenar. Dengan sebab itu, kalau kita dalam perjalanan ke apa ke, mengecik lah kita kata, kena air kencing, unta, air kencing, kambing dan sebagainya tengah-tengah jalan itu, kita tak kisah sangat sikit-sikit. Itu jadi ada kemudahan lah untuk dia. Seperti saya sebutkan baru ni, dalam setengah-setengah keadaan itu ketika susah sangat, gas tidak ada, minyak tanah tidak ada, semua tidak ada, kita nak jadikan apa sebagai bahan bakar untuk memasak kita? Kalau kita kata tahi, lembu, tahi, kerbau dan sebagainya itu najis, maka satu kemudahan di situ kita tak dapat. Nak kata darurat sampai ke peringkat darurat ke tidak lagi. Dia akan jadi begitu. Sedangkan saya sendiri tengok semasa saya di India dulu, berapa ramai keluarga masyarakat dia pakai tahi lembu tu, ditampal di dinding, dijadikan sebagai bahan bakar, ganti kepada kayu api. Kayu api susah nak dapat. Susah nak dapat, tak ada, habis orang tebal pokok-pokok. Jadi di situlah kemudahannya. Di situlah ada kelebihannya. Kita tengok dari sudut itu, jangan tengok kita kata kalau lagu tu mengajar jadi pengotor lah. Jangan kita anggap gitu. Seterusnya, kemudian bertanya, siapakah di antara kamu Muhammad? Nabi SAW ketika itu sedang bertelekan di antara mereka. Dan di kalangan sahabat-sahabat dia tu, Nabi duduk menyengging itu, bertelekan, yang tekan tangan. Siku ni ya, mana tak duduk dengan betul lah. Bertelekan itu. Kita kata duduk menyengging itu dengan letak tangan di atas sesuatu lah. Bantal ke apa ke, letak tangan begitu. Itu bertelekan. Ini kita ada nota di sini 62. Zahran baina zahranaihim. Itu perkataan asal. Zahranaihim. Zahran pada asalnya adalah tasniyah bagi perkataan zahr. Zahrun maknanya belakang. Silakan, siapa pula nak baca ni? Silakan. Silakan, siapa? Fadil. Fadil, baca Fadil. Zahran pada asalnya adalah tasniyah bagi perkataan zahar. Kemudian ia dianggap zahar. Kemudian ia dianggap sebagai mufrad, lalu dimasukkan alamat tasniyah padanya. Maka jadilah ia zahranain. Setelah ia diidafatkan kepada dhamir, dibuangkanlah huruf nun di akhirnya sehingga ia menjadi zahranaihim. Perkataan ini diguna untuk menyatakan perkumpulan yang ramai menjadi zahranaihim. Perkataan ini digunakan untuk menyatakan perkumpulan yang ramai ketika mereka tidak kisah membelakangi satu sama lain. Itu makna zahranain, ketika duduk dalam keadaan bukan dalam majlis yang khusus lah, di mana tak kisah kalau seorang membelakangi orang lain. Begitu. Ketika itu disebut baina zahranaihim. Kuntu baina zahranaihim. Saya berada bersama-sama mereka. Saya berada di antara mereka dalam perkumpulan yang bebas lah, kumpulan yang tak kisahlah membelakangi sesiapa pun.
Ataupun kita kata bertemu belakang pun tak kisah. Sebab bukan dalam majlis khusus, majlis yang rasmi apa tidak. Itu takut-takut orang kata apa makna Zahranain ni, Zahranaihim, macam mana jadi Zahranaihim. Inilah kaedah bahasa Arabnya. Kadang-kadang isim tasniyah tu dianggap sebagai mufrad, ada. Inilah salah satu contohnya. Daripada mufrad itu dibuat sebagai dijadikan isim tasniyah. Ini kepada yang belajar Arab lah. Dijadikan isim tasniyah begini. Zahranain, ada nun. Bila sambung dengan dhamir ni, him ni, kena buang nun. Itu kalau orang belajar bahasa Arab, banyak sikit dia akan bertemu lah. Sebab ini perkataan apa? Jangan-jangan saya bincang benda-benda begini ni, tidak, kalau nak bincang semua jadi panjang. Kalau dalam kita Arab, syarah Arab tu, boleh dikatakan tiap-tiap satu perkataan itu dibincang, ni perkataan apa. Jadi tidak perlu sangatlah kepada kita, orang yang bukan Arab ni. Sudah memadai dengan terjemahan dia. Tapi setengah-setengah tu rasanya perlu juga dibincang, macam di sini. Perkataan Zahranaihim tu asalnya apa? Macam mana proses dia? Kemudian mereka pun isyarat. Kami pun menceritakan lelaki putih yang sedang bertelekan itu. Bila ditanya mana Muhammad, lelaki putih yang sedang bertelekan itu. Jadi silakan, tadi siapa baca? Fadil. Ya. Teruskan. Putih di sini bukan semata-mata putih seperti kapur. Di dalam riwayat yang lain, ia disebutkan dengan lafaz al-amgharul murtafiku, yang bermaksud putih merah, bukan juga putih kuning. Apakah putih merah? Begitu. Seterusnya, ini bila dia tanya mana Muhammad, Nabi SAW pun kata, saya telah pun menyahut. Qad ajabtuka, saya telah pun menyahut. Kalau kita kata ajaba yujibu, satu dengan makna menyahut, satu lagi dengan makna menjawab. Ajaba yujibu maknanya menjawab. Saya telah pun menjawab. Menjawab apa? Pertanyaan belum lagi ada. Kalau menyahut, bila Nabi menyahut? Tak nyata di sini. Terus kata saya menyahut. Kenapa dia tidak kata saya? Itu perbincangannya. Teruskan, Fadil. Apakah maksud qad ajabtuka? Adakah ia bermaksud aku telah pun menyahut panggilanmu, atau aku telah pun menjawab pertanyaanmu? Tentu sekali ia bukan bererti aku telah pun menjawab pertanyaanmu, kerana Imam belum lagi bertanya apa aku. Sesetengah ulama berpendapat makna ajabtuka itu ialah sami'tu, yang bermaksud saya telah dengar, atau dengan makna insya'ul ijabah, yang bermaksud bersedia untuk menjawab. Pendapat lain yang boleh juga diterima ialah kata-kata Nabi SAW. Ini merupakan jawapan kepada soalan yang pertama sekali, iaitu ayyukum Muhammadun, yang bermaksud siapakah di antara kamu Muhammad? Sebenarnya Nabi Muhammad SAW telah pun menjawab pertanyaannya itu dengan berkata ana, iaitu saya, ketika sahabat-sahabatnya memberitahu lelaki putih yang sedang bertelekan itu. Tetapi jawapan baginda tidak didengarinya. Lalu Nabi SAW berkata, qad ajabtuka. Itu cerita. Dia kata qad ajabtuka, saya telah pun menyahut tadi, tapi kamu tak dengar. Sebab kamu duduk beri perhatian kepada sahabat-sahabat tu, duduk tanya tu. Mereka duduk kata itu lelaki putih yang sedang bertelekan itu.
Nabi seseolahnya bila Nabi kata qad ajabtuka, saya telah pun menyahut pertanyaan kamu tadi. Saya telah pun kata ana, tapi kamu tak dengar. Begitu. Teruskan. Mana? Siapa tu? Arsyad daripada Kerteh. Sila baca. Disambung yang Fadil putus tadi. Sini tempat saya hitamkan. Yang ada juga ulama yang mengendaikan bahawa Nabi SAW tidak menjumpai cara yang kasar daripada penanya tadi. Lalu baginda menjawab seolah-olahnya dengan merajuk, aku telah jawab pertanyaanmu, tetapi andaian ini tidak tepat kerana baginda adalah seorang yang lembut dan berhalus sehinggakan orang yang kencing dalam masjid pun tidak dihalaunya. Maka terjemahan yang sesuai bagi lafaz qad ajabtuka ialah aku telah bersedia untuk menjawab, yakni apa-apa persoalanmu, atau aku telah menyahut pertanyaanmu. Seterusnya, lelaki itu berkata, saya akan bertanya engkau dan saya akan keraskan soalan saya. Saya akan berkasar lah, maksudnya keraskan. Berkasar sedikit dalam soalan saya terhadap. Janganlah pula engkau berasa hati. Ini dia kata. Teruskan, tadi siapa tadi? Arsyad. Para ulama Arsyad ni saya tak nampak tuan ya. Ya, Maulana. Saya tak nampak Arsyad ni. Rupa. Ada Maulana. Oh ya. Supaya kita dapat berkenalan InsyaAllah. Teruskan. Para ulama telah membuat beberapa andaian terhadap tingkah laku orang ini. Itu satu, ia merupakan satu cara untuk beliau menguji dan mengenal pasti apakah tindakan Nabi akhir zaman apabila dilayan dengan kekasaran. Dua, beliau adalah seorang wakil daripada satu kaum. Maka ini sebenarnya adalah cadangan mereka supaya ditanyakan Nabi akhir zaman persoalan-persoalan tadi dengan cara yang agak kasar. Tiga, beliau telah pun memeluk agama Islam pada ketika itu, cuma sengaja berbuat begini untuk menampilkan dirinya sebagai orang asing yang belum tahu peraturan dan adab. Dengan itu, dia boleh menanyakan pelbagai soalan yang ganjil tanpa berasa segan silu seperti sahabat-sahabat lain yang sudah lama bersama Nabi SAW, sebagaimana akan ditanyakan di dalam hadis ke-64 nanti. Menyatakan. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis ke-64 nanti. Kata Anas, di dalam Al-Quran, kami telah dilarang bertanya Nabi SAW, kerana itu kami suka sekali jika ada seseorang dari kalangan penduduk desa, yakni Badui, yang bijaksana datang bertanya Nabi SAW dan kami pula mendengarnya. Zahir hadis ini pada bahagian Amatu bima ji'tabihi. Saya yang telah beriman dengan apa yang dibawa olehmu menjadi bukti kepada orang yang bersetuju dengan andaian ketiga bahawa dia adalah seorang yang sudah pun beragama Islam pada ketika itu. Ini juga adalah pegangan Imam Bukhari, Al-Auza'i dan lain-lain. Mengikut setengah-setengah ulama lah. Dia kata ini pendapat Imam Bukhari, Al-Auza'i dan lain-lain. Maknanya nama dia Imam ni ketika pergi ni dia sudah Islam dah. Tapi itu pendapat. Teruskan. Antara bukti yang lain lagi ialah dia tidak meminta Nabi SAW menunjukkan mukjizat. Tetapi bukti ini tidak begitu kuat kerana tidak semua orang yang belum Islam meminta Nabi SAW menunjukkan mukjizat. Mukjizat hanya diminta oleh orang-orang yang lemah akal dan tidak dapat menerima Islam kerana keras kepalanya.
Orang berkenaan pula adalah seorang yang cerdik dan dipilih oleh kaumnya untuk datang bertanya. Jadi tidak sesuai sebagai seorang yang cerdik dan meminta mukjizat dari Nabi seperti orang yang enggan menerima Islam tanpa melihat terlebih dahulu mukjizat. Menurut sesetengah ulama, andaian ketiga ini tidak begitu tepat untuk mengatakan dia seorang sahabat yang telah pun memeluk Islam pada ketika itu, tidak sesuai dengan soalan yang dikemukakannya dalam hadis selepas ini, iaitu soalan tentang pencipta langit, bumi, bukit, bukau dan yang meletakkan segala manfaat pada bumi ini. Selain dari itu, katanya, Atana Rasuluka fa'akhbarana annaka taz'umu. Dalam hadis selepas ini, bagaimana dia telah berkata, Dia boleh. annaka taz'umu. Dia boleh berkata. Iaitu bahawa sesungguhnya engkau mendakwa. Orang yang sudah memeluk agama Islam tidak akan berkata begitu terhadap kata-kata Nabi SAW, seolah-olahnya kata-kata Nabi SAW adalah sesuatu yang belum pasti, ia tidak lebih daripada dakwaan semata-mata. Imam Abu Daud juga berpendapat orang yang datang bertanya Nabi SAW di dalam hadis ini dan hadis selepasnya sebelum Islam lagi pada ketika itu. Beliau meletakkan hadis ini di bawah bab al-musyarak Al-musyrik yadkhulul masjid. al-musyrik bil-khal Yadkhulul masjid. yadun bil masjid. Iaitu bab orang musyrik masuk masjid. Di situ juga dapat diketahui bahawa layanan Nabi SAW terhadap orang musyrik yang masuk masjid tidaklah seperti masuknya najis, sebagaimana disalahfahami oleh sesetengah orang tentang ayat di bawah ini. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyriku natahajjun wal fala yakub. Innamal musyrikuna najasun. Innamal musyriku natajasun fala taqrabul masjidal fala yaqrabul masjidal haram fala taqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Ya Maulana? Teruskan. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kepercayaan orang-orang kafir musyrik itu najis. Oleh itu, janganlah mereka menghampiri Masjid Al-Haram sesudah tahun ini. Iaitu At-Taubah ayat 28. Ya. Antara tafsiran yang diberi ialah satu, yang diharamkan ialah Masjid Al-Haram, bukan masjid-masjid lain. Dua, diharamkan kepada mereka sebagai siasah, iaitu umat Islam hendaknya mempunyai satu kawasan yang penduduknya hanya terdiri daripada orang-orang Islam sahaja. Dengan itu, rahsia dan kepentingan umat Islam akan terpelihara dan tidak akan diketahui musuh-musuh Islam di luar sama ada melalui pengetipan dan sebagainya. Tiga, najisnya orang kafir musyrik itu adalah di sudut akidahnya, bukan batang tubuhnya yang zahir. Saya hendak bertanya engkau dengan nama Allah. Ini kan. Macam-macam lah yang dia tanya di sini. Zahir perkataan Maulana. Ya. Zahir perkataan aman tu memberi makna saya telah beriman. Jadi pertanyaan imam hanyalah sekadar untuk mengambil pengakuan dan lafaz Nabi SAW. Bagaimanapun perkataan ini boleh juga diterjemahkan dengan saya bersedia untuk beriman sebagai insya'ul imani, untuk mengatakan insya'ul imani, untuk mengatakan kesediaan. Ya. Ulama yang tidak menerima penyampaian hadis melalui cara bacaan di hadapan guru memilih imam belum Islam dalam peristiwa ini. Periwayatan orang bukan Islam tidak muktabar dan tidak boleh diambil kira sebagai hujah.
Pendapat ini boleh ditolak dengan mengatakan bahawa Dimam beriman selepas peristiwa ini dan menyampaikan perutusan ini kepada kaumnya dengan keadaan beriman. Ini antara contoh riwayat orang yang masuk Islam menceritakan peristiwa sebelum Islamnya. Riwayat orang seperti ini memang diterima seperti yang telah berlaku dalam kisah Abu Sufyan dan Hiraklu. Kemudian akhirnya banyaklah ni kalau kita nak bincang ni, masa pun dah lewat dah. Tapi saya nak habiskan juga kalau boleh satu ni. Kalau boleh siapa-siapa yang lain, siapa nak baca ni? Boleh? InsyaAllah. Siapa ni? Saya Ardi Abdullah Ardi Abdullah daripada mana dari Karna Cepal, Pancu. Oh, Pancu. Silakan baca. Antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum hakam yang terdapat di dalam hadis ini ialah satu, kehujahan, kebolehan menjadi hujah. Khabar wahid, hadis ahad. Hadis ini menunjukkan Nabi SAW mengesahkan dan menerima khabar wahid atau hadis ahad sebagai hujah dalam agama. Itulah sebabnya baginda ada juga menghantar seorang sahaja utusannya untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Dimam pula datang seorang diri untuk bertanyakan tentang agama Islam. Apabila pulang kepada kaumnya dan menyampaikan ajaran yang diperakui Rasulullah SAW, mereka menerimanya dan tidak mendustakannya. Ini maknanya nak cerita khabar wahid boleh diterima dalam agama. Padahal nak menentukan ajaran agama yang wajib ni, yang rukun ini, boleh juga. Nabi SAW tidak kata hantar 2 orang ke sekurang-kurangnya dah. Seorang pun jadi dah. Orang masuk Islam dengan sebab seorang dia percaya, boleh diterima dah. Itulah asas khabar wahid atau hadis ahad. Teruskan. Yang kedua, keharusan bertelekan ketika berada bersama-sama sahabat handai. Yang ketiga, sifat merendah diri atau tawaduk Rasulullah SAW jelas terlihat melalui hadis ini apabila baginda duduk bersama-sama para sahabat tanpa menonjolkan diri dan tanpa mempunyai tempat yang khusus. Yang keempat, hadis ini mempunyai salah satu dalil bagi para ulama yang berpendapat air kencing dan tahi binatang yang halal dimakan tidak najis. Sebabnya ialah Nabi SAW dan para sahabat membiarkan sahaja lelaki yang datang untuk bertemu baginda menambat untanya di dalam masjid. Padahal pada kemungkinan untanya akan kencing dan berak. Ada kemungkinan. Padahal ada kemungkinan untanya akan kencing atau berak di situ. Yang kelima, salah satu cara yang harus diguna untuk memperkenalkan atau memanggil seseorang ialah dengan memakai kunyahnya atau nama panggilannya. Setelah orang yang datang itu bertanya, siapakah Muhammad di antara kamu? Para sahabat berkata, lelaki putih yang sedang bertelekan itu. Lalu orang itu berkata, wahai anak Abdul Muttalib. Yang keenam, keharusan mengaitkan seseorang dengan datuknya atau membinkannya kepada datuknya. Yang ketujuh, keharusan bersumpah ketika bertanya untuk mendapat jawapan yang penuh bertanggungjawab daripada orang yang ditanya. Yang ke-8, untuk pengenalan sifat-sifat seseorang seperti berkulit putih, merah, tinggi, rendah dan sebagainya tidak salah disebutkan. Yang ke-9, sebelum bertanya soalan yang sebenar, elok sekali kalau dibayangkan bentuk soalan yang akan dikemukakan sehingga tidak mengejutkan orang yang ditanya dan tidak menyinggung perasaannya. Meminta maaf terlebih dahulu sebelum bertanya juga elok. Yang ke-10, ketenangan, kesabaran dan kebijaksanaan Rasulullah SAW juga terselah di dalam hadis ini. Setelah
Imam berkata, saya akan bertanya engkau dan saya akan keraskan soalan saya terhadapmu. Janganlah pula engkau berasa hati. Nabi SAW tidak menaik marah, sebaliknya bersabda, tanyalah apa yang terlintas di hatimu. Yang ke-11, hadis ini menunjukkan kebanyakan orang-orang musyrikin Arab percaya kepada sifat rububiyah Allah. Mereka percaya bahawa Allah lah pencipta, pemberi rezeki dan pentadbir alam semesta ini. Itulah sebabnya lelaki yang datang bertanya Rasulullah SAW berkata, saya mahu bertanya engkau demi Tuhanmu, Rabbmu dan demi Tuhan, Rabb orang-orang sebelummu. Adakah Allah telah mengutuskan engkau kepada manusia seluruhnya? Apa yang mereka ingkari dan bantah ialah sifat uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya mereka berkata seperti disebut oleh Allah di dalam firman-Nya. Aja'alal alihata ilaha wahidan. Ilahan wahida. Ilaha wahidan. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Yang bermaksud, patutkah dia Muhammad menafikan Tuhan-Tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan Tuhan yang layak disembah hanya satu sahaja. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Jadi di sini dia kata demi Rabb, demi Tuhan Rabbmu. Dia guna perkataan Rabb. Daripada Rabb itulah rububiyah. Sifat Rabb ialah rububiyah. Kemudian aja'alal alihata ilahan. Ilah ni daripada sinilah datangnya uluhiyah. Yang mereka pertikaikan ialah bagaimana nak sembah satu Tuhan saja, sedangkan mereka duduk sembah banyak Tuhan. Dari segi Rabb dia kata, ni saya akan saya mahu bertanya engkau demi Rabbmu dan demi Rabb orang-orang sebelummu. Dia sebut maknanya orang Rabb tu dia terima rububiyah tu lah. Ini bagi orang yang tak faham, dia kata tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah entah mari di mana. Ini rekaan orang-orang kemudian macam Ibnu Taimiyah, tak betul sama sekali. Cuba tengok ni dalam Quran, dalam hadis tu. Ini menunjukkan ada. Cuma kita saja tak beri perhatian, kita tak nampak lah. Yang dipertikaikan oleh orang-orang kafir Quraisy ataupun musyrikin di Arab, di tanah Arab pada ketika itu, apa sifat mana? Mereka pun tahu Allah, mereka pun sebut nama Allah. Jadi dia terima ni. Orang-orang sebelum kamu yang tidak Islam pun terima rububiyah. Ini berdasarkan hadis ini. Cuma perkataan rububiyah tu tak ada sebut lah, memanglah tak ada sebut. Rabb tu maknanya rububiyah adalah sifat Tuhan. Rabb itu rububiyah. Rububiyah tu apa maksudnya? Kalau kita tak belajar cara tauhid berdasarkan rububiyah uluhiyah, kita tak faham lah. Itu masalahnya. Masalahnya itu saja. Teruskan. Yang ke-12. Yang ke-12, daripada jawapan Nabi SAW, ya benar. Apabila lelaki itu bertanya, adakah Allah telah mengutuskan engkau kepada manusia seluruhnya? Dapat difahami bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk sekalian manusia, bukan untuk orang-orang Arab sahaja seperti kata orang-orang Kristian. Apa yang tersebut ini sesuai sekali dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semuanya. Al-A'raf 158. Yang ke-13, keharusan menguatkan jawapan dengan berkata,
Allahumma na'am. Ya benar. Ini semacam sumpah juga dalam menguatkan sesuatu cerita atau jawapan. Yang ke-14, hadis ini menunjukkan solat 5 waktu dalam sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan dan membayar zakat adalah fardu. Cuma zakat hanya difardukan ke atas orang-orang kaya sahaja. Ke-15 ni. 15, keharusan menyebut nama sendiri dengan membinkan kepada bapa jika tujuannya ialah pengenalan diri. Jadi kita sebut saya sekian-sekian. Boleh. Kalau untuk menyombong, itu tak boleh lah. Kalau sebagai pengenalan, tak apa disebutkan begitu. Macam dalam hadis dia sebut saya Imam bin Tha'labah. Tak jadi masalah. Kemudian Musa bin Ismail At-Tabuzaki dan Ali bin Abdul Hamid. Boleh ya? Sepatutnya kita rehat dah ni. Bagaimana? Bolehkah sikit lagi? Boleh. Boleh Maulana. Sikit lagi lah. Jadi kita masa tu enjak sikit lah. Kalau tidak tak habis ni. Satu bab pun tak habis. Ni sebenarnya ada satu lagi hadis. Saya kemudiankan. Sebab kalau nak bincang itu panjang pula. Musa bin Ismail Tabuzki dan Ali bin Abdul Hamid meriwayatkan hadis ini daripada Sulaiman bin Al-Mughirah, daripada Thabit, daripada Anas, daripada Nabi SAW. Di sini kita ada nota. Apa tujuan Imam Bukhari kemukakan ini? Selepas dia kemukakan hadis tadi. Di sini ada nota. Dan ini kalau boleh detail, lagi baik sebenarnya. Kalau dah faham dah, okey. Kalau tidak, di sini dia berkait dengan istilah banyak ni. Sila bacakan kalau boleh. Siapa lagi orang lain? Ini dah yang terakhir ni. Silakan, siapa? Saya baca Maulana. Siapa ni? Suwardi. Suwardi ni pada mana ni? Tumpak Kelantan. Banyak kali dah Suwardi ya, kita bertemu. Tapi tuannya tak kenal lagi Suwardi. Saya rasa nak kenal lah Suwardi. Ini Suwardi. Oh. Ya. Boleh kenal ya. Silakan Suwardi baca. Hadis ini juga diriwayatkan secara mausul oleh Abu Awanah di dalam sahihnya dan Ibnu Mandah di dalam kitabnya Al-Iman. Kata Hafiz Badruddin Al-Aini, kalau kamu bertanya mengapa Imam Bukhari menyebut riwayat Musa dan Ali secara ta'liq, maka aku katakan Al-Kirmani berkata, mungkin Imam Bukhari meriwayatkan daripada Musa dan Ali bin Abdul Hamid secara tidak langsung menjadi sanadnya sebagai sanad nazil, sanad rendah. Menjadikan sanadnya sebagai sanad nazil, iaitu sanad rendah. Sanad Abdullah bin Yusuf pula adalah sanad Ali, tinggi. Kerana itu ia dipilih oleh Imam Bukhari. Tujuan disebutkan riwayat ta'liq Musa dan Ali bin Abdul Hamid adalah sebagai mutaba'ah, riwayat sokongan untuk menguatkan lagi riwayat Abdullah bin Yusuf. Mutaba'ah begini dipanggil sebagai mutaba'ah naqisah. Naqisah. Kerana pertemuan dua sanad tersebut hanya berlaku pada guru di bahagian atas sahaja, bukan bermula daripada bawah lagi. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, Imam Bukhari mengemukakan hadis Musa bin Ismail dan Ali bin Abdul Hamid secara ta'liq sahaja kerana menganggap guru mereka iaitu Sulaiman bin Al-Mughirah sebagai perawi yang tidak menepati syaratnya. Hamad bin Salamah juga murid Sabit, tetapi beliau meriwayatkan daripada Sabit secara mursal, tidak seperti Sulaiman yang memausulkannya. Riwayat Hamad daripada Sabit ditarjih oleh Ad-Darqutni. Setelah ulama hadis mendakwa bahawa itulah sebabnya kenapa hadis riwayat Sulaiman tidak dianggap sahih. Sebenarnya tidaklah begitu, tetapi Imam Bukhari membawa riwayat Musa dan Ali bin
Abdul Hamid untuk membuktikan bahawa riwayat syarih yang dikemukakan di atas ada asalnya. Pensyarah yang lain seperti Al-Aini pula menolak kenyataan Hafiz Ibn Hajar itu dan mengatakan bahawa dalam bab sutra, Imam Bukhari ada menukilkan riwayatnya sebagai riwayat usul tanpa mengukakan mana-mana riwayat lain. Ibn Ahmad berkata tentangnya. Sab. Tikoh. Sab tu mana? Teguh. Kuat, mana kuat. Ya. Tikoh. Ibnu Sa'ad juga mengatakan Tikoh Sab. Dan Syu'bah mengatakan dia adalah Sayyidul Ahlu Basrah. Sayyidul Ahli Basrah. Dan Abu Daud Sayalisi mengatakan kana min khiyarin nas. Yang bermaksud dia adalah orang yang antara orang yang terpilih. Okey, boleh jadi Hafiz Ibn Hajar menyatakan begini kerana di dalam nuskahnya tiada riwayat yang kedua di bawah tajuk bab ini. Seperti yang ada pada nuskah kita ini, di mana perawinya itu adalah Musa bin Ismail, ialah daripada gurunya Sulaiman bin Al-Mughirah. As-San'ani mengatakan As-San'ani mengatakan bahawa di dalam semua nuskah Bukhari riwayat yang kedua ini tiada. Boleh jadi Hafiz Ibn Hajar mempunyai nuskah yang lain. Tetapi riwayat kedua ini ada di dalam nuskah Al-Firabri sahaja. Itulah nuskah yang dipilih penulis dan disokong dengan beberapa hujah yang mematahkan. Pendapat Hafiz Ibn Hajar tentang Sulaiman bin Al-Mughirah bahawa Imam Bukhari tidak berhujah dengannya, atau dengan kata lain, dia perawi yang tidak menepati syarat Bukhari. Ulama yang tidak menyokong pendapat ini mengatakan bahawa ketiadaan riwayat kedua ini dalam nuskah lain menunjukkan Imam Bukhari sebenarnya telah membuangnya dan mengira Sulaiman tidak menepati syarat untuk riwayat usul Sahih Bukhari. Selain daripada kenyataan Al-Aini tadi, Al-Firabri juga mempunyai kelebihan sebagai murid Imam Bukhari yang sentiasa melaziminya, membolehkannya untuk mengetahui penambahan yang dibuat oleh Imam Bukhari sepanjang pengajarannya, dan beliau juga turut serta dalam kelas terakhir Imam Bukhari. Kerana itu nuskahnya dianggap sebagai nuskah yang paling muktabar. Jadi itulah perbincangan tentang komentar Imam Tirmizi ataupun apa yang dikemukakan oleh Tirmizi secara ta'liq itu untuk apa ni sebagai riwayat mutaba'ah. Itulah ceritanya. Kalau ada yang tak faham, sila tanya ya. Sila tanya. Di sini ada banyak istilah juga. Banyak istilah juga. Rasanya kita rehat sekejap boleh? Boleh Maulana. Kita rehat dalam berapa minit? 15 minit lah. Ya. Boleh lah, pasal kita bukan nak makan apa kan. Boleh kita rehat sekejap lepas tu kita masuk pula insyaAllah. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang yang hadis Bukhari kita belajar tadi. Yang riwayat mutaba'at tu, jadi riwayat mutaba'at tu dia kuat ke tak kuat Maulana, yang kita bincang tadi tu. Status dia tu. Yang tadi ya. Ya. Yang tadi. Gini, satunya Imam Bukhari kemukakannya secara ta'liq. Itu dah isyarat dari situ tu. Dah isyarat. Sebab itu kita bincang tadi kan, baca dalam nota tadi. Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain mengatakan dia isyarat kepada kelemahannya. Tapi lemah pun
untuk dijadikan sebagai sokongan, boleh. Dan bukan yang dimaksudkan dalam Bukhari ni sanadnya yang tinggi, yang itu tak termasuk. Yang mutabaat itu mungkin tidaklah sekuat, tidaklah menepati syarat Bukhari betul-betul. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Hafiz Ibn Hajar kata untuk menguatkan dia orang yang lemah pun kalau dia buat, dia ada juga kesan sedikit sebanyak sokongan dia tu. Orang yang lemah pun. Kita kata beginilah. Ni siapa yang bertanya ni? Kalau boleh nampak wajahnya. Hisanil Wujuh. Saya Aizuddin daripada Kelang. Aizuddin Ya. Jadi kalau kita kata tadi dia untuk menguatkan, contoh yang boleh saya bagi beginilah. Kalau ada dorongan kuat tapi disokong, ditolong oleh budak-budak satu kerja, ada kesan ke tidak? Budak-budak tu lemah, ada juga kesannya. Daripada seorang saja yang buat, ayah dia saja yang buat, ayah dia tu kuatlah. Tapi kalau ayah dia tu kurang kuat sikit, sebab Syarik bin Abdullah bin Abi Namir itu, cuba kita baca tadi, saya tak bagi sepenuhnya lagi latar belakang dia tu, jar dan ta'dil para ulama tentang dia. Kalau kita mengambil semua, maka ada yang meragui dia. Bahkan Imam Bukhari sendiri dalam Bukhari telah mendhaifkan hadis dia. Imam Bukhari sendiri. Jadi kira-kiranya takut-takut orang ingat hadis dia tu lemah sikit. Dengan sebab itu dia bagi sokongan itu untuk menguatkan sikit, supaya dapat ditampung sedikit kalau ada kekurangan dalam riwayat usul itu pun. Sebab dalam riwayat usul itu ada perawi Syarik itu. Jadi untuk menguatkan, kalau ada sedikit sebanyak kekurangan itu, dengan adanya yang ini jadi kuat sikit lah. Begitu. Dapat ditampung dengan itu. Itulah maksudnya. Tapi kalau kita mengambil kira riwayat yang ni sahih, seperti setengah-setengah ulama kata, mereka bantah Hafiz Ibn Hajar kata sebab guru dia tu Sulaiman itu tidak begitu kuat. Tapi orang lain bantah bagaimana tidak kuat, sedangkan dalam Bukhari sendiri ada di tempat lain. Imam Bukhari kemukakan dia sebagai perawi usul, dan dalam kitab-kitab lain banyak riwayat dia. Jadi di situ bukan sepakat tentang kelemahan dia tu. Oleh kerana ada pertikaian itulah Imam Bukhari letak dalam mutabaat saja. Dia tidak jadikan sebagai riwayat usul. Itu sebabnya. Begitulah lebih kurang ya. Baik, terima kasih. Sama. Ada lagi yang lain?